Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Badhul Majhud fi Musyabahatir Rafidah bil Yahud lil Yahud. Suatu usaha yang gigih untuk menyabitkan persamaan Syiah Rafidah dengan Yahudi ni. Yang mana dalam kitab ini walaupun perbincangan nampak khusus Yahudi dan juga Syiah, tapi sebenarnya dia banyak berkait dengan akidah kita lah. Dan juga banyak berkait dengan kisah Bani Israel seperti mana yang kita belajar melalui tafsir itu. Jadi pada malam ni saya akan terus pergi kepada perbincangan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan Yahudi itu. Sebelum kita pergi kepada poin-poin ataupun perkara-perkara seterusnya, terlebih dahulu secara ringkas apakah yang dimaksudkan Yahudi. Bila sebut Yahudi itu apa maksudnya? Ahli bahasa dan juga ahli tafsir mereka telah berselisih pendapat tentang asal kalimah Yahudi itu. Al-Yahud. Apakah ianya diambil asalnya diambil daripada kalimah Yahud ataupun bagaimana? Dan kalau diambil daripada kalimah Yahud tu, apakah sebab dinamakan dengan nama ini? Kita nak tahu asal usul itulah. Sebabnya bangsa yang kita sedar bincang ni satu ketika dulu bangsa yang sangat mempunyai kelebihan, yang sangat terhormat. Banyak hadislah Nabi sebut pokok Bani Israel ni lah, pokok Yahudi ni. Mereka ni bangsa yang paling ramai Allah utuskan Rasul dan kitab suci. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran itu, bila sebut Yahudi, dia sebenarnya pernyataan daripada Allah, penjelasan daripada Allah tentang kelompok yang berperangai buruk. Begitu semuanya. Bila sebut Yahudi mesti nak sebut keburukan. Kenapa berlaku begitu? InsyaAllah kita akan dapatlah maklumat daripada kitab ni. Penting tu sebab cerita dalam Quran ni bukan semata-mata cerita, tapi dia ada nilai di sebalik cerita itu. Baik, jadi ulama berselisih pendapat lah. Di sini secara ringkas saja ni dia kemukakan 3 pandangan. Pandangan pertama ni dari sudut ahli bahasa dan juga ulama-ulama dalam bidang tafsir, sebab kalimah Yahudi disebut dalam Quran, dalam hadis pun ada. Jadi apa maksudnya? Baik, pandangan yang pertama, kalimah Yahudi diambil daripada hada dengan makna raja'a, seperti tabayatubu hada yahudu, yang bermakna kembali. Itu pendapat pertama. Mereka dinamakan dengan Yahudi, asal kalimah daripada hada itu yang bermakna telah kembali. Kerana apa? Kerana mereka telah bertaubat. Taubat ni makna kembali. Mereka telah bertaubat daripada menyembah anak lembu, al-ijl, seperti disebut dalam Quran. Cerita Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pergi bermunajat itu, tiba-tiba masyarakat dia jadi sesat, sembah al-ijl, anak lembu. Itu cerita yang panjang lah. Tak apa, akan datang kita akan jumpa lah maklumat itu. Jadi mereka bertaubat selepas daripada Nabi Musa balik tu. Jadi mana keberadaan Nabi Harun tu tidak dapat nak tolak, tidak dapat nak menghadapi mana kita kata gelombang kesesatan pada waktu tak mampu. Dan mereka bertaubat selepas daripada itu dengan satu bentuk taubat yang cukup, kita kata cukup dahsyat lah. Mesti melalui satu peperangan sama sendiri. Selesai peperangan itu, barulah diterima taubat itu.
Secara ringkasnya begitu. Dan golongan ini yang telah melakukan syirik kepada Allah dengan menyembah anak lembu itu, mereka bertaubat dengan mereka mengatakan hudna ilaika ay tubna. Hudna maknanya tubna. Kami telah bertaubat kepada engkau dan kami telah kembali ke pangkal jalan. Jadi pernyataan ini ataupun pendapat ini diriwayatkan dari sekumpulan ahli tafsir. Itulah asal Yahudi. Yahudi itu mana orang Yahudi, orang yang bertaubat. Makna kalimah dia kalau mengikut pendapat pertama diambil daripada taubat besar-besaran yang berlaku di zaman Nabi Musa. Setelah mereka menyembah anak lembu tu, daripada Musa Samiri itulah. Itu pendapat pertama. Sebenarnya Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal pun ada sebut tarikh ini. Baik, pendapat yang kedua. Ada juga di kalangan ulama, sama ada ulama bahasa Arab ataupun ulama tafsir, mereka menyebutkan asal kalimah Yahudi ini daripada tahawwada yatahawwadu tahawudan. Apa makna tahawud? Iaitu as-sautud da'if, mana suara yang perlahan. Al-layyin yang lembut, al-fatih yang bunyinya perlahan, lemah, suara itu lemah, tidak nyaring lah. Mereka dinamakan demikian kerana mereka memperlahankan suara ketika membaca Taurat. Jadi dilatih masyarakat Yahudi ni bila baca Taurat, dia baca dengan tahawud, yakni dengan as-sautud da'if, suara yang lembut. Kalau kita tengok dalam internet, saya sempat rujuk juga lah, sebab saya sendiri pun tidak mahir sangat sebenarnya berkenaan dengan agama Yahudi ni. Cuma dengan baca kitab ni mana setiap hari kita akan rujuk kitab dia lah. Mana kita sebenarnya hakikat saya sendiri belajar juga. Begitu rujukannya banyak sebenarnya. Sama ada dalam bahasa Melayu Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kalau bahasa Hebrew dia tu saya pun tak tahulah. Nah, boleh rujuk. Kalau dalam internet tu, sebab Yahudi ni dia bukan satu agama yang terpencil, tidak. Jadi maklumat tu banyak. Kita apalah kan? Cumanya kepentingan kita ni sebab dia berkait dengan akidah kita. Dia ada kaitan kan? Jadi pendapat yang kedua begitulah, daripada tahawud maknanya mereka baca. Kalau dalam internet yang saya sebut tadi, saya sempat rujuk dalam video tu, pokok dia ni kalau dia baca Taurat tu memang dia perlahan, memang dilatih begitu. Baik, yang ketiga, sebahagian ulama mengatakan sebab Yahudi dinamakan dengan Yahudi ni asalnya Yahuda. Nisbah pada Yahuda itulah. Yahuda ni siapa? Anak Nabi Yaqub yang keempat. Huwa rabi'u auladi Yaqub alaihissalam. Mana adik-beradik Nabi Yusuf lah. Yahuda tu. Baik. Cuma apabila nama ini dita'arif, ditukar ke dalam bahasa Arab, maka zal itu ditukar kepada dal. Daripada Yahuda jadi Yahuda. Itu. Maka dipanggillah Yahuda. Kemudian dimasukkan alif lam al-Yahud dengan maksud untuk menyatakan keturunan yang khusus. Dia panggil iradatun nasab, dia panggil. Al-Yahud, bila kata Al-Yahud tak ada maksud lain, maknanya satu bangsa. Seperti yang ma'ruf lah. Itu keperluan alif lam dimasukkan di situ. Baik, itu tiga pendapat lah. Tiga pendapat. Pada hakikatnya sebenarnya, sebabnya kalau kita nak tengok sama ada daripada bahasa ke, daripada sifat mereka baca Taurat secara perlahan ke, ataupun asal daripada anak keempat Nabi Yaqub ke, ialah kalau kita kata kalau dari segi bahasa pun itu semua ala sabilit takdir, itu andaian saja. Mana kalau kita nak kata melalui satu dalil yang khusus, mana hadis yang sahih Nabi yang sebut, tidak ada. Nabi tidak sebut, Quran pun tidak sebut asal dia daripada kalimah apa. Cuma itu antara yang disebut, dan ini antara pendapat yang masyhur lah. Sebab tu Datuk Syekh Al-Jumaili, Syekh Abdullah Al-Jumaili ni dia kata pada hakikatnya, sebab kitab ni saya cari juga dalam bahasa Melayu Indonesia tak ada terjemahan. Kalau ada terjemahan banyak sangat manfaatnya. Pada hakikatnya tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk membuat satu ketetapan secara pasti dari sudut sejarah. Kenapakah nama ini digunakan secara mutlak? Bila sebut Yahudi, maka dia berkait dengan pokok Bani Israel itulah. Digunakan Yahudi untuk bangsa Bani Israel itu. Secara mutlaknya tak ada siapa boleh tentukan bila sebenarnya permulaan penggunaan nama.
Tak ada. Tu. Sebab apa tidak boleh kita jazam, kita pastikan dengan secara kita kata pastilah, boleh ditetapkan secara pasti dari sudut sejarah tu, kerana tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan itu, sama ada daripada Quran kah, daripada sunnah kah, tidak ada. Cumanya perkara ini sebut berdasar kepada maklumat-maklumat yang mana ulama kita bersungguh-sungguh mencari maklumat dan buat kajian, maka mereka pun buat satu kesimpulan. Kesimpulan itu atas dasar maklumat yang ada. Apakah setepat kita tahu maklumat Quran dan hadis? Tentu tidak. Tak sampai ke tahap itu. Bahkan itu merupakan satu huraian dari sudut bahasa, dari sudut kesesuaian makna, dan tidak ada satu hujah secara nakli, tidak ada. Walaupun disebut dalam Quran. Daripada sinilah kalau kita belajar tafsir, maknanya Allah SWT dia tidak penting sangat tu kita tahu perkara. Yang pentingnya perangai dia tu. Kenapa dia bangsa yang terhormat jadi bangsa yang dilaknat? Kenapa? Itu yang penting. Kamu nak tahu dia asal daripada kalimah apa tu, itu tidak penting sangat. Sebab bila disebut dalam Quran, mana penting? Penting tu dari aspek mana? Dari aspek perangai dia tu, akhlak dia. Jadi maknanya suatu bangsa, dia begini ya. Kalau dalam Mushkilul Athar Imam Tahawi itu, tak silap saya 9 hadis dia kemukakan berkenaan dengan kelebihan Bani Israel. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif ada. Tapi kukuk mana pun yang sahih menyebutkan bahawa pemimpin yang memimpin bangsa Bani Israel ini semuanya para nabi. Kok nabi sendiri sebut? Dalam Mushkilul Asar ni, dia satu level tu, kitab Mushkilul Asar tu, dia Bukhari Muslim tu, walaupun dia rendah pada Bukhari, tapi disenaraikan antara kitab 3 kurun pertama tu. Dikira sahih tu. Sebab tu ulama buat kajian 11 jilid, 10 jilid ada dengan saya tu. Baik. Di sini je walaupun kita tidak boleh pastikan asal kalimah Yahudi daripada mana secara pasti, tetapi ghaira anna, namun kita boleh untuk membuat kesimpulan daripada penggunaan Al-Quran kalimah Yahudi itu, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa nama ini digunakan kepada Bani Israel selepas ni kalimah Yahudi itu digunakan. Ni kita boleh tahu bahawa kalimah Yahudi digunakan pada bangsa Israel selepas mereka telah tergelincir, setelah mereka menyeleweng daripada menyembah Allah, daripada beragama dengan agama yang sahih. Akhir sekali mereka menyeleweng, mereka tukar kitab, ubah kitab suci, bunuh nabi. Teruk Bani Israel, teruk sungguh Bahkan kita dapati kalau kita buat kajian tentang maklumat tentang Yahudi yang asal daripada Bani Israel itu dalam Al-Quran, semua ayat yang menyebutkan nama Yahudi ala sabilil tidak ada satu ayat bila sebut tentang Yahudi, ayat itu dalam konteks ala sabilil madhi, dalam konteks nak puji, tidak ada. Tapi ala sabilil qubhi, dengan maksud nak keji. Semua begitu. Mana kalau dalam Quran kalau sebut tentang Yahudi ni asal sebelum dikenali Yahudi, dia Bani Israel asalnya. Cuma kita boleh tahu disebut Yahudi ni selepas mereka menyeleweng. Sebelum itu dipanggil Bani Israel. Itu yang dimaksudkan. Kerana inilah dia kemukakan satu contoh saja ni. Walihadza nafallahu ta'ala mazaimal yahud fi intisabihim ila Ibrahim wa abnaihi as-salihin. Qala ta'ala am taqulun inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan kalau kita perhatikan, bila orang-orang Yahudi ni mereka cuba nisbahkan keturunan mereka kepada para nabi, Allah nafikan dalam Quran. Padahal memang betul asalnya. Tapi selepas tu Allah nafi. Seolah-olah kita boleh kata beginilah, tak usahlah kamu nak sebut kamu ni keturunan Rasulullah, sebab perangai kamu, pembawa ke kamu, amalan yang kamu buat langsung tidak ittifaq, tidak sama dengan ajaran Nabi. Tak usahlah kamu nak dakwa kamu keluarga Rasulullah. Orang kata malu kau orang lagu tu malu kau orang lagu tu. Tamu tak asal malu kau.
Kamu bawa ajaran yang lain daripada ajaran Nabi. Tiba-tiba kamu dakwa keluarga Rasulullah. Begitulah juga ni puak-puak Bani Israel ni. Yahudi ni. Selepas tu dikenali Yahudi, dia dakwa keturunan Nabi. Cuba tengok ayat Quran. Apakah mereka berkata bahawa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucu Nabi Yaqub itu, mereka tu Yahudi atau Nasara? Kamu nak kata begitu? Sedangkan kamu disuruh jauh menyeleweng daripada ajaran mereka. Tiba-tiba dakwa keturunan Nabi, keturunan Rasulullah. Perangai, huduh, bengel kata-kata. Nah, tipu sana, tipu sini. Tiba-tiba nak dakwa keturunan Rasulullah. Tak malu kah? Inilah yang dia maksud. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu lebih tahu ataupun Allah yang lebih tahu? Siapa sebenarnya dikata keturunan Rasul yang membawa ajaran Rasul? Siapa? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya daripada Allah? Dia tahu bahawa ajaran asal daripada Nabi, pokok Bani Israel, di kalangan mereka banyak Nabi dan Rasul, semua sebut tentang Nabi akhir zaman. Wajib beriman kepada Muhammad bila sampai waktu dia muncul, dibangkitkan. Bila turun Al-Quran, wajib kamu beriman. Semua disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab, tapi dia sembunyikan. Dia buang terus daripada kitab itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak leka daripada apa yang mereka buat. Setiap apa yang mereka buat boleh jadi manusia tak tahu. Kita mana kita boleh tahu orang nak menipu? Kita tak tahu. Yang kita nampak ni zahir, yang tidak zahir tu banyak lagi kemungkinan. Setengah orang nak menipu mesyuarat, berapa kali mesyuarat. Nak menipu bukan tipu terlentah begitu saja, tidak. Menipu secara terancang. Orang-orang seperti kita ni tak tahu. Yang kita tengok zahir nampak tu yang zahir saja. Tapi Allah Maha tahu. Allah tidak leka. Ini sebagai peringatan kepada Yahudi, kamu boleh tipu sehingga kitab dia pun tak ada yang asal. Kamu boleh ubah situ, ubah sini, tukar ganti ayat, tapi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tetap tahu. Baik. Itu ta'rif Yahudi. Kita pergi pada al-mabhasus tsani, perbincangan yang kedua lah. Perbincangan yang kedua ni perbincangan kita ni pun sebenarnya secara ringkas saja ni, tidak bincang secara detail sangat. Sebab kita nak masukkan perbincangan hak selepas ni. Ni sebagai mukaddimah lagi ni. Nak tahu dulu. Sekurang-kurangnya kita dapat maklumat, oh Yahudi ni begitu. Mana kalimah Yahudi digunakan selepas mereka menyeleweng daripada ajaran asal. Sebelum itu Bani Israel. Baik. Ashharu firaqil Yahud. Makna firqah Yahudi yang paling popular. Sebab Yahudi ni dia ada pecahan dia juga. Kalau Syiah tu siapa? 360 pecahan. Mengikut Imam Makrizi. Pecahan. Pecahan ni mana pecahan dia sudut akidah. Tapi ahli sunnah tidak. Ahli sunnah kalau ada berlaku pecahan mazhab ke pun, tidak sampai mereka jadi rosak akidah. Orang panggil mazhab ni berbeza dari sudut fiqh saja. Berbeza dari sudut fiqh. Sebab itulah orang tidak sebar mazhab, orang sebar Islam. Mana ada ulama kita sebar mazhab? Ada. Itu dia berlaku secara tidak langsung gitu ya. Hadirat kalau ada kapur kita ini penyebar mazhab Syafi'i, orang ketawa siapa terkentut. Tak ada orang sebar mazhab, orang sebar agama Islam seperti zaman Nabi dulu. Cuma dalam pengajian kita sebutlah, disebut fiqh begini. Kena sebut. Sebab tu saya mengajar Sunan Nasa'i ni, bila satu pendapat tu kita mesti sebut. Kalau ada khilaf, saya sebab kita nak didik masyarakat biar dia tahu khilaf tu dalam bab apa. Dan bila kata khilaf, semua itu adalah rangkaian ulama Islam. Bahaya hadirat kalau kita bawa agama ni fanatik pada mazhab ni, akhir sekali secara tak langsung, lidah tak kata tapi perbuatan kita kata, kita menafikan pendapat imam-imam kita juga, cuma tidak dalam mazhab kita. Tak rasa tu. Sahabat Imam Malik tu tak terima. Tapi bila pergi ke Mekah terima pula. Nah, bab-bab tertentu tu terteruk orang kita. Sebab apa? Sebab tidak dididik begitu. Lepas tu kita kata golongan ustaz ni pun dia banyak berpura-pura. Kalau buat kajian dalam kehidupan kita di Malaysia, sebanyak mana dah kita tinggalkan mazhab Syafi'i. Dalam bab muamalah, dalam bab sistem kita kata perniagaan, urusan jual beli, sistem perkahwinan, banyak kita terpaksa ambil mazhab lain. Sebab memang Allah buat yang panggil mazhab ni dia tak akan sempurna. Tidak sempurna, maksud saya dia tidak boleh menampung semua isu dalam semua keadaan. Sebab yang dikatakan sempurna itu Islam. Mazhab tu satu juzuk kecil saja.
Kalau lah mazhab Syafi'i ini sesat semua perkara, tak lajik lah. Sebab yang dikatakan sesuatu semua perkara tu agama Islam yang asas tiada bawa sebelum ada mazhab ni lagi. Secara logik pun kita boleh fikir mazhab ni Allah buat tidak sempurna sebab dia satu juzuk daripada Islam. Kalau nak sempurna kena ambil semua, rangkum semua. Tu sebenarnya agama kita. Yang dikatakan innad dina indallah Islam tu bukan mazhab tertentu. Salah faham gitu tu. Oh banyaklah dipezik tu dalam urusan tu. Mazhab mana? Ya, bukan mazhab Syafi'i. Ni duk bayar zakat ni. Ya. Mana tak ada dah rumah imam sekarang ni. Dulu dipanggil baluh tahu baluh. Tempat apa? Simpan beras untuk zakat pertanian. Beras, tolak. Siapa dia punya lantar ni jadi belum itu dah. Dah main tolak. Okey, saya suruh zakat. Suruh pula. Tolak itu. Nah, tak terima. Lah ni dia guna nilai. Dia guna nilai. Bukan mazhab Syafi'i itu asal. Begitulah sebenarnya. Tapi tidak sebut pada masyarakat. Oh, sebut pada masyarakat tak boleh. Wajib ikut mazhab Syafi'i. Padahal tak ikut dah. Banyak dah. Lagi kan. Kalau sebut dengan baik, sebut dengan betul, barulah dia rasa rupanya Islam ni luah. Bukan dalam konteks yang sempit gitu. Akhir sekali kita tidak menghargai imam-imam kita yang lain. Padahalnya guru-guru Imam Syafi'i juga tu. Imam Ahmad guru Imam Syafi'i. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Teruk sungguh cara pendedahan kepada masyarakat tu. Akhir sekali jadi balah kerana mazhab. Dalam politik balah dah. Ni pula. Bicara politik sakit kepala. Baik kita baca ni. Baik. Golongan Yahudi berbeza. Iftaraqal Yahud mudhu aqdamil usur. Golongan Yahudi ni dia berpecah belah. Berpuak-puak tu berlaku di peringkat awal lagi, aqdamil usur, dulu lagi. Perbezaan perpecahan itu berlaku sama ada dari sudut akidah, dari sudut agama, maknanya dari sudut akidah, dari sudut fiqh, dari sudut politik, sampai kepada puak-puak yang pecah-pecah yang begitu banyak, yang lebih daripada 70 firqah. 70 firqah Yahudi. Cuma dalam ruang ini, dalam kitab ini, kata penulis Abdullah Al-Jumaili ni, dia kata kita tidak bermaksud nak bincang ke semua 70 tu. Tu. Sebab apa? Sebab bukan ruangnya di sini. Kerana apa? Kerana dan kita tidak nak bincanglah keseluruhan itu. Kenapa lahir kumpulan-kumpulan berbeza? Apakah khilaf-khilaf yang berlaku sama ada dari sudut akidah, dari sudut politik sehingga berpecah pada 70. Kita tidak nak bincang itu. Tetapi dalam ruang ataupun dalam perbincangan dalam kitab ini, kata penulis ini Abdullah Al-Jumaili, saya hanya berpada untuk mendedahkan sekelumit ringkas sahaja sebab kita nak bincang perkara lain. Berkenaan Yahudi ni kita nak secara nubdhun mukhtasarah, sekelumit saja, ringkas saja. Daripada 70 kumpulan-kumpulan ataupun firqah Yahudi itu, kita nak bincang beberapa sahaja. Yang besar yang membentuk Yahudi sampai ke zaman kita ni. Yang pertama, dia panggil As-Samiriyun. As-Samiriyun iaitu orang-orang yang Samir. Apa dia Samir ini? Pokok Samiriyun. Samiriyun ini nisbah ataupun dikaitkan kepada satu daerah. Samirah. Samirah ni asalnya satu daerah yang terletak di Palestin, di sebelah utara Palestin. Dan puak-puak ni ditimbul di situlah dan dia berpengkalan di situ. Orang panggil tempat ibu pejabat operasi dia adalah di Samirah. Jadi orang yang beroperasi di sini di kalangan Yahudi ni orang panggil Samiriyun, mana orang-orang Yahudi yang tinggal di Samirah. Samirah ni di mana? Salah satu daerah di utara Palestin. Dan itulah pengkalan asal mereka. Dia sini dia kemuka dalam kitab ni bagusnya hadirat. Tu saya bagusnya kitab ni, bila kita baca ni dia sebut selalu mana kita nak rujuk maklumat ini. Disebut rujukan. Kita boleh cari dalam internet, ada semuanya. Oh bagus tak perlu pergi beli kitab di kedai. Nak cari pun payah mana ada jual kitab-kitab ni di Malaysia ni. Kita boleh rujuk dalam internet, ada dalam bentuk PDF. Ni pun saya ambil PDF. Kitab asal saya tu tenggelam banjir 2014 ni. Nak baca tak boleh. Rosak tu. Terpaksalah dia punya print balik. Cuma nak buat supaya kita asal ke dia
Setebal ni kalau kita nak jahit dia buka, kita nak buka tu tak selesai. Ni buat begini boleh lah kita baca. Baik. Sekarang ni kita nak tahu secara ringkas juga asal perkembangan Yahudi Samiriyun itu. Samiriyun. Dia kalau kita tengok dalam internet tu dalam bahasa Inggeris dipanggil Samaria tu. Popok Samiriyun lah. Kalau kita baca dah buku-buku bahasa Inggeris dia popok Samaria ni. Itu popok Samiriyun. Mana kalau kita tengok dalam peta, saya pun tak tunjuk peta, boleh lihat sendirilah. Kalau dalam peta tu di Israel sekarang ni dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah Israel. Ni. Baik. Asal dia punya perkembangan mereka lah. Jadi percampuran yang berlaku dari jadi popok Samiriyun asalnya dia berlaku apa ni orang panggil? Apa dia panggil dari istilah dia tu? Percampuran antara bangsa dengan bangsa ni apa tu? Dia ada istilah model ni. Mana berlaku percampuran, asimilasi tu. Berlaku asimilasi antara Yahudi Yahudi Asyuriyin. Dia panggil. Tu istilah tak ingat popok kita tu. Tak apalah. Saya pun tak ingat sangat, cuma dia tu bila kita baca ni kita tahulah. Asyuri ni dia di sini sebab tu bagus kitab ni dia buat salah, dia tahu dah kalau kita baca kitab ni pun bukan semua orang mahir. Saya baca dulu kemudian kita bagi takrif lah secara ringkas. Jadi golongan Samiriyun, Yahudi Samiriyun ni merupakan satu asimilasi popok Asyuriyun di kalangan kabilah-kabilah dia lah, daripada Yahudi Asyuriyun. Jadi Asyuriyin ini asal kalimah daripada mana? Ni cuba kita tengok. Tu perlu tu. Tapi kukuk mana pun tidak muktamad ni. Sebab kita dalam hal yang berkait dengan Nabi ni kita tak boleh terima kalau tidak ada dalil secara khusus. Tapi kukuk mana ini termasuk dalam ijtihad ulama dalam mencari maklumat. Dia pun tidak dakwa benar seperti mana wahyu tidak. Maklumat kita bukan terima daripada wahyu ni, kena berhati-hati. Cumanya mengikut ahli sejarah, Asyuriyun ini yang dikatakan asal kepada Samiriyun berlaku percampuran di kalangan popok Asyuriyun, maka terbentuklah dia punya Yahudi As-Samiriyun ini. Asalnya Asyur ini ialah nama kepada anak kedua Sam bin Nuh tu. Nuh tu kan, salah seorang anak nama Sam. Sam ni anak kedua Sam itu. Itu nama dia Asyur. Daripada hak ni lah asal popok Yahudi Samiriyun ni. Tu daripada ni. Jadi diguna secara meluas nama ini, nama Asyuriyun ini, dia nisbah kepada satu wadi, satu lembah Asyur ataupun bilad negeri Asyur. Jadi Asyur ini akhirnya selepas asalnya itulah asalnya anak lelaki kedua Sam bin Nuh itu. Tapi selepas daripada itu Asyur ni dia jadi nama kepada satu kawasan Syekh ni mana lembah. Dan Asyur ni juga dia jadi nama kepada satu daerah, iaitu daerah yang terletak di bahagian kawasan tanah tinggi di tebing sungai Dijlah dan juga bandar Ninawa, tu tempat kelahiran Imam Nawawi tu. Yang terletak di sebelah Syarqin Nahar, sebelah timur sungai Dijlah itu. Semua ni hadirat boleh tengok dalam internet. Ni kalau dengan saya tu tak apa, kita ada mu'jam, dia panggil mu'jam Atlas Hadis. Atlas Hadis ni mana nama-nama disebut dalam hadis. Tu kita boleh rujuk. Kalau tak ada itu kita boleh rujuk dalam internet di mana terletak dia akan sebut. Peta baru ni tak ada, itu peta klasik saja ada. Baik. Itu Asyuriyin ini. Maknanya asal silah daripada anak kedua kepada anak Nabi Nuh yang bernama Sam itu. Itu asal dia. Tapi selepas tu jadi satu kawasan, jadi satu negeri yang terletak di kawasan tanah tinggi sungai Dijlah, dekat dengan bandar Ninawa tu. Di sebelah timur sungai Dijlah itu. Tak apalah tu. Baik. Jadi boleh dikatakan Yahudi Samiriyun ni, mereka ni sebilangan besar.
terdiri daripada kabilah-kabilah Asyuriyin tadi. Mari daripada pupuk Asyur tu, sebab Asyur ni dia satu komuniti yang besar. Dia banyak kabilah pula. Okay. Dia kabilah, dia kaum tu salah, kabilah, kemudian bani. Besarnya kita kata kaum, satu kaum. Kemudian kecil sikit dia panggil kabilah. Kemudian kalau kecil lagi dia sebut sebagai bani. Baik. Jadi kebanyakan Yahudi Samiriyun ini adalah merupakan kabilah-kabilah Asyuriyah. Jadi raja-raja Babel tu, pokok ni Rom ni lah. Dalam sejarah dia, ni boleh baca lah, dalam buku ada ni, cuma sin sebut secara ringkas saja. Jadi raja-raja Babel ataupun Babel lah disebut, telah menghantar Yahudi Samiri ini yang terdiri kebanyakan daripada kabilah Asyur ini, dia telah hantar pergi ke Palestin supaya mereka tinggal di sana sebagai penempatan Yahudi yang selepas mana pokok Yahudi ini sesar daripada pembuangan mereka di Babel. Ini satu istilah. Kalau kita baca cerita Yahudi ni cerita ni mana sekitar 600 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Dapat qabla Masihiyah. Kalau kita pasal sejarah, dia ada dua. Proses Yahudi ni dia dihalau daripada bumi Palestin. Sebab itulah kalau kita tengok dia berdendam. Kukuk mana Palestin itu milik kita asal dulu. Sebab dia kena buang 2 kali. Ni saya catat di sini. Pembuangan yang pertama dia dihalau. Siapa yang halau dia ni? Puak-puak Rom. Pemerintah Rom pada waktu itu. Sebab dia perangai teruk. Dia ni perangai sebenarnya dia ni. Sebab tu kalau kita baca, Bani Israel baca daripada awal, daripada surah Baqarah lagi, dia ni akhir sekali hilang negara. Tak ada negara. Yang ada sekarang ni hasil daripada perancangan popok Zionis di dunia ni, daripada Rusia, daripada mana dia tempat kat situ. Sebenarnya permintaan puak dia, sebab dia berjaya menguasai ekonomi, dia nak kecil saja. Israel itu kecil ya, Israel tu. Tapi target dia, cuba tengok petola dia kan. Dia punya, dengan saya ada satu buku dia panggil Bartukulat Yahudiyah, protokol Yahudi. Target dia tu Palestin ni, sebab dia asalnya hak dia. Kalau kita baca sejarah Nabi Musa kan, Nabi Musa pergi ke Palestin lah, daripada Mesir itu, menyeberangi Laut Merah, terbelah laut tu. Dia kata asal tu hak dia. Tapi dia dihalau. Ni dihalau hak pertamanya yang mula-mula berlaku, kita kata dibuat negeri lah, kita kata pada tahun 606 sebelum Masihi. 600, setengah ulama kata 607. Pada waktu tu maknanya 606 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Sebelum Masihi itu mana sebelum kelahiran Nabi Isa, dia telah dihalau. Setengah riwayat kata 70 tahun. Kemudian ini percaturan politik pada zaman itu, pada waktu itu kuasa besar Rom pada waktu itu, selepas daripada selesai dia dibuang daerah sampai waktu tertentu, dia dihantar semula balik ke Palestin oleh popok Babel ni, popok Yahudi, supaya dia dapat ambil semula tempat itu. Tu asal dia ni. Maka selepas itu berlakulah percampuran kabilah-kabilah Asyuriyun yang yang bukan berasal daripada Al-Wafidi ni, mana mari daripada luar, yang mana mereka berlaku asimilasi, berlaku percampuran dengan Yahudi yang tidak dihalau. Tu. Jadi maknanya kita hak yang dihalau pun dihantar balik, yang tidak dihalau menetap di situ. Mari pula popok Asyur ini situ bergabung, jadilah bercampur aduk lah. Tu bercampur aduk. Nak keluar nama Samiriyun itu. Bila sudah bercampur dah dengan Yahudi yang pernah dibuang negara sampai puluhan tahun, dengan Yahudi yang menetap di situ, dan mari pokok Asyur itu, saya sebut tadi Asyur asal daripada satu kawasan di kita kata Sungai Dijlah, terletak di Sungai Dijlah itu. Di situ bila berlaku asimilasi, berlaku perkahwinan, hidup dalam satu kawasan, akhir sekali mereka menganut agama Yahudi. Akhir sekali oleh kerana Yahudi dominan pada waktu itu, masa-masa itu semua jadi penganut Yahudi. Baik. Kerana itulah sejarah membuktikan bahawa kabilah Yahudi Samiri ini
kebanyakannya bukan Bani Israel. Asalnya bukan Bani Israel. Kok asalnya Yahudi ni Bani Israel? Tapi sebab dia bercampur, Yahudi yang dibuang dia panggil as-sabiyu. Dia panggil as-sabiyu. Apa as-sabiyu ni yang dihalau. Kali pertama dan kali kedua. Okey. Selepas dihalau, mereka dibenarkan pulang balik ke Palestin. Selepas itu rombongan-rombongan daripada Asyur tadi datang juga ke tempat itu. Berlakulah proses asimilasi di situ. Akhir sekali bercampurlah Yahudi tidak pure Yahudi. Tidak original Yahudi, bercampur lah. Dan mereka ni akhirnya masing-masing jadi, oleh kerana kuatnya dia punya power Yahudi pada waktu tu, jadi semua orang ikut dia di situ, di Palestin tu. Jadi pengikut dia lah. Sebab itulah ahli sejarawan mengatakan bahawa kabilah Yahudi Samiri ini lama bukan orang Bani Israel. Tadilah, kerana berlaku pencampuran tadi. Baik. Dan Yahudi, ni satu masalah ni. Dan pokok Yahudi ni padahalnya sudah berlaku asimilasi. Sebab kita sekarang ni, ramai mana orang Melayu berkahwin dengan mamak, kita kata dengan itu dah. Kita tak kira dah bangsa tu. Kita anggap dia Islam. Bila sebut Islam, kita pejam mata dah bangsa itu. Sebab di hari akhirat pun Allah tak tanya mu ni Melayu mana? Melayu Kelantan ke? Melayu Kedah ke? Bahkan tak ada bahasa Kelantan di hari akhirat. Bangsa utara, bangsa Pantai Timur tak ada. Semua bercakap Arab. Ada disebut begitulah. Baik, tak apalah. Tapi teruknya Yahudi ni pada orang ikut agama dia. Dia sudah berlaku proses asimilasi, pencampuran, saling silang budaya berlaku, menganut agama Yahudi, tetapi perangai Yahudi ni perangai dia ni. Apa dia? Dia kata sini, wa kanatil yahud yu'amiluna afrad hadhihi at-ta'ifah ala anha ahattu qadran wa manzilatan minhum. Tetapi puak Yahudi dia anggap puak Asyuriyun tadi, orang-orang yang tidak Yahudi, padahal sudah menganut Yahudi dah, sudah berkahwin dengan puak dia, tapi oleh kerana asalnya bukan Yahudi, dia tetap menganggap mereka ni dari segi ada kasta pula. Ahattu qadran wa manzilatan, maknanya kasta yang rendah dan berbanding mereka. Tetap rendah. Dan akan datang kita akan bincang. Bila sampai pada sebelum zaman Nabi jadi Nabi, pengaruh dia sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah. Perangai kasta ni siapa orang Arab pun ikut dengan dia lah. Menggodok pergi berniaga di Palestin ya. Akhir sekali bawa satu perangai tu. Kita akan bincang akan datang. Kalau kita baca sejarah misalnya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum pun dia sebutlah bagaimana orang Arab tu dia anggap orang Arab daripada keturunan pokok ni dipanggil Mudar ini. Popok Mudar ini, dia anggap orang lain yang mari nak mengerjakan haji, kalau tidak Arab daripada popok dia mengerjakan haji mesti pakai pakaian Arab Mudar. Dia wajibkan begitu. Apa sebab Mudar ni dia terhormat. Ni perangai popok ni lah. Baik. Jadi jadi mereka menganggap bahawa orang Yahudi yang tidak asal daripada Bani Israel, itu mudah saya terjemah gitu. Orang Yahudi yang tidak asal Bani Israel, popok Yahudi yang asal ni memandang mereka kasta rendah. Jadi kalau kasta rendah kalian popok paria. Allah, kalau kita nak guna bahasa apa itu, aku tahi dulu. Tak dapat paria kan? Nah, tak ada paria. Kelantan pun guna gitu. Sepok paria ni, hinanya no. Siapa ni pada lagi? Dari Islam tak ada semua tu. La fadla li arabiyyin wala ajam, tidak ada lebih, tidak ada beza bangsa ni. Nabi pun sebut gitu. Baik, bila mana orang Yahudi yang dibuang negeri ni, dibuang di Babylon tu, sebenarnya dibuang di Babylon tu kenapa hal lah? Sini dia tak sebut. Maknanya bila golongan Rom, popok Rom ni, pemerintah Rom menguasai Palestin pada waktu, dia ambil golongan-golongan lelaki lah, khususnya perempuan dia ambil juga, dia bawa buat daerah sebenarnya jadi buruh kasar di negara dia, jadi pekerja. Supaya kita dulu kan ada kan pergi bekerja sampai ke Jepun, sampai nak ke Jepun, sampai mati di sana. Hak buat di Burma nak buat apa? Kereta api, jalan kereta api mau tu tak? Ramai mana orang Melayu kita hilang. Inilah maksudnya. Jadi bila selesai ada kerja dia nak buat projek-projek tu dihantar balik. Bila Yahudi ni yang dibuang ke Babylon tu, mereka ni kembali semula ke Palestin, angkaru ala samiriyin sya'airuhum al-munaqidah lit-taqalidil yahudiyah wattahamuhum bil wathaniyah. Rupanya popok Yahudi yang dibuang daerah tu, dibuang negeri tu sama 70 tahun, setengah riwayat kata bila dia dibenarkan kembali semula ke tanah air dia di Palestin,
dia tak boleh terima ni pokok Yahudi Samiri kerana ramai yang tidak asal daripada Bani Israel. Ketinggi tu, asabiyah tu. Padahal ikut agama Yahudi dah tu. Tapi bangsa tak sama. Tu. Sehingga mereka tak terima tu amalan-amalan adat resam yang mereka anggap ada sedikit perbezaan dengan adat resam Yahudi, menyebabkan mereka guna itu sebagai modal untuk menuduh bahawa puak-puak Yahudi Samiriyin yang bukan asal Bani Israel ini, mereka ini penyembah berhala. Dia tuduh begitu. Inilah mana zaman itu sudah berlaku dah label ni. Ni puak-puak ni puak-puak Salafi, ni puak-puak ni. Rosak habis jadi. Hilang ahli sunnah jadi. Kerana apa? Kerana nama tu. Tak bahaya tu. Na'udzubillah. Sebab tu bagi saya lah, kalau saya tak guna kita ni puak-puak Salafi, tak payah guna ahli sunnah. Guna tu jadi rosak, balas sama sendiri. Yusuf Qaradawi tidak ahli sunnah. Tolu sungguh. Tengok kat perbezaan itu dari sudut mana. Perbezaan dari sudut fiqh. Perkara tak nasabah, tak tulis kitab 290 lebih tu. Tiba-tiba kita kata dia tu tidak ahli sunnah, tidak manhaj salah. Teruk sungguh, duk tahzir. Buat seminar. Nak kata Yusuf Qaradawi ini tidak manhaj salaf. Begitu mu. Tu lah teruk kan. Saya pernah jumpa juga mesyuarat hadis sekali lah dengan Maulana Hadi pun ada sekali. Yang Maulana Hadi setuju, Maulana kata bahaya kita guna istilah-istilah begitu. Kita mengecilkan saiz ahli sunnah tu. Ahli sunnah ni keluarga besar. Jangan mudah-mudah kita nak buat kelompok-kelompok tu kalau ada perbezaan. Sebab tu bahaya. Tu saya ni timbul ni. Siapa keluar semula dia punya kertas kerja yang menyatakan bahawa antara sebab lah disebut Yusuf Qaradawi tidak dianggap salah ni sebab dia terima Ikhwanul Muslimin itu. Teruk dia kena. Sebab tu saya kata bahaya. Jadi perangai Yahudi tu masih ada lagi sikit-sikit walaupun tak banyak pun. Baik, cuba kita tengok lagi. Tu. Jadi kiblat Samirah ni, yakni Yahudi Samirah ini, kiblat Yahudi Samirah ni adalah satu bukit. Dia tak ikut ni dia kiblat di Mekah. Baik, tak apalah tu. Jadi kiblat Samirah ni adalah sebuah bukit yang disemangai Gharizim, nama bukit tu. Gharizim. Yang terletak antara Baitul Muqaddas dan Nablus tu. Nablus tu. Nablus tu kekal nama tu sampai sekarang Nablus lagi. Antara Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis, jangan baca Baitul Muqaddis, itu salah. Jangan tu. Kalau dia boleh baca dua saja, Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Kalau baca Baitul Muqaddis itu salah. Salah tu dari segi akidah pun tak betul. Jadi rumah yang menyucikan, tidak muqaddas, rumah yang disucikan oleh ataupun rumah suci bagi orang Islam. Supaya kita tanah suci, itulah itu maksudnya. Suci itu suci dalam konteks mana sebagai pusat Islam. Yalah, kalau kita nak tengok ketika Isra' Mi'raj tu kenapa pergi ke Baitul Muqaddas tu, isyarat tu. Isyarat bahawa ajaran Nabi ni ada kesinambungan dia. Itu Hafiz Ibn Hajar sebut gitulah. Mereka berkata, Inna Allah Ta'ala amara Daud an yabniya baital muqaddas bi Jabal Nablus wa huwa at-tur alladhi kallama Allah alaihi Musa alaihi salam. Was-samirah yatawajjahuna ila hadhihi al-qiblah duna sa'iril yahudi alladhina yatawajjahuna ila baitil muqaddas. Kata mereka, yakni Yahudi Samirah ini ataupun Samiriyun ini, sesungguhnya Allah Ta'ala ni pun tak ada dalil ni. Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Daud supaya membina Baitul Muqaddas di Bukit Nablus. Di bukit itulah yang dikatakan puncak dia telah dikatakan At-Tur, yang mana Nabi Musa bercakap dengan Allah. Ya kita kata di lemah Tur Saina tu. Lemah. Dia panggil lemah apa bahasa ni? Lemah Sina. Ada tengok dalam internet dia ada tulis tu Saina tu di situlah. Dan Samirah ini, Yahudi Samirah ini, mereka pergi ke kiblat itu. Mereka akan pergi seperti mana kita pergi ke Mekah. Kita buat haji, umrah, pergi untuk
tawaf di kiblat kita tu. Puak-puak dia pun begitu juga. Pergi ke kiblat yang dimaksudkan di Baitul Muqaddas, di sebuah bukit di Baitul Muqaddas itu, ataupun bukit Nablus itu, yang di situlah disebut Tur tu, bukit Tur tu, Jabal Tur tu, tempat Nabi Musa bercakap itu. Tapi bukan semua Yahudi pergi ke sana. Bukan semua Yahudi pergi ke sana. Jadi maknanya pada waktu ni tu sudah ada dah berlaku perpecahan itu. Sebab itulah hadirat, memang ulama sebut bahawa Yahudi ni bangsa yang dia keras kepala lah. Sebab tu kalau kita baca sejarah Nabi Musa daripada awal sampai akhir, campur maklumat Quran dengan hadis, kita nampak Nabi Musa ni ialah teruk sungguh dia menghadapi masyarakat dia. Dia pada teh saja tu 40 tahun nak rekrut bangsa dia supaya jadi jiwa merdeka tu. Terjajah begitu lama di bawah Firaun itu. Akhirnya jadi penakut luar biasa. Jiwa jadi jiwa hamba. Dan tempoh 40 tahun tu mati dah generasi tua ni. Generasi kedua ni masih ada lagi. Masih ada lagi sifat pengecut itu. Susah. Akhir sekali Nabi Musa tak dapat lihat kejayaan itu. Tapi selepas tu berjaya. Maknanya perjuangan kan. Baik. Yang terakhirlah saya sebut yang terakhir kan. Bagi Samirah, sebab ni secara ringkas, bagi Yahudi Samirah, mereka ada Taurat yang tersendiri, bukan Taurat yang ada dalam milikkan semua Yahudi. Dia ada Taurat dia sendiri. Kok mana saya pun tak faham juga tu. Sebab Syiah kata kita ada Quran kita sendiri, 17,000 ayat. Dia panggil Jaf Fatimah, dia panggil dalam kitab-kitab dia lah. 17,000. Kita 6,000 lebih ya. 17,000. 3 berapa kali ganda? Hampir 3 kali ganda. Dia sebut gitu. Dia panggil Jaf Fatimah. Karut sungguh. Di Kelantan tu ada. Pernah dengar surah Muslim? Tak pernah dengar. Suratul Mukminun tu ada lah. Surah Muslimun. Kita minta sampai ke hari ni tak bagi. Kita pun nak tengok juga. Tak bagi. Tapi dalam kuliah usrah-usrah dia ada. Kita tahu tu bila ada seorang perempuan tu yang kembali pada ahli sunnah, bercerai dengan suami dia tu, antara kepala Syiah Kelantan lah, ustaz. Jadi anak dia 2 orang tu semaya 3 waktu 2 tahun. Iyalah beberapa kali lah kita buat perjumpaan dengan dia, nak pulihkan anak dia. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi tak tahulah sekarang macam mana. Tapi nak pulih tu, daripada solat 3 waktu kembali pada asal usul. Sebab dia lahir dalam ibu bapa dia Syiah. Ustaz apa Quran? Nak macam mana? Dia ni pokok Samirah Samurah ni Taurat dia tak sama dengan Taurat Yahudi yang lain. Mereka tidak beriman kepada sifr khamsah, asfar khamsah. 5 kitab Taurat itu yang dinisbah kepada Nabi Musa itulah sifr Yusha, sifr Qudha dan sebagainya. Mereka tak terima. Makna mereka ada versi yang tersendiri, edisi tersendiri. Ni pokok Samirah ni. Baik. Dan mereka menafikan mana-mana kitab-kitab perjanjian lama. Dia panggil Al-Ahdul Qadim dengan Ahdul Jadid tu. Tu kena tengok dalam internet, dia ada cerita tu semua tu ya. Kita tak ceritalah di sini. Bagus juga kalau kita baca, sebab dengan saya tu banyak rujukan Arab. Nak tahu tentang ni Yusuf Qaradawi dia sebut juga dalam muqaddimah kitab dia, Kaifa nata'amalu ma'al Quranil Karim, 5 sifir Bible 5 ada sekarang ni. Semuanya ringkasan daripada 50 Bible selepas berlaku Ghazwul Babiliyin. Dia selepas daripada cerita kita cerita ni, dia ada berlaku satu peperangan. Ni sebelum kita bincang ni, sebelum berlaku peperangan. Dia panggil peperangan besar dulu, ketika dunia Kristian menguasai dunia pada waktu tu. Hebatlah dia pada waktu tu. Dia berlaku pertemuan di antara orang politik dengan orang agama. Mana orang politik khususnya saintis dia tolak agama ni candu macam-macam lah. Dia kata agama ni memandukan pemikiran manusia. Yalah agama jenis apa-apa tak lebar ni lah. Kau jenis tidak ikut agama cara betul ni. Mandu sungguh. Teruk kita tengok. Dia beli kereta baru. Saya nak sebut saya umur lah. Dia suruh saya pergi sembahyang hajat. Saya kata saya tak buat tu. Dia minta juga. Saya kata saya tak buat, saya tak pergi. Tiba-tiba macam mana dia pergi, dia ambil anak buah kita, dia contact direct macam mana, pergi. Saya kata biasa kita pun tak mau timbul masalah, muka jiran. Dia buat.
Kereta di tengah dia keliling. Sapu dengan muslimah apa marhaban semua sekali. Wah, 2 hari 3 hari betul accident kereta tu. Bila accident tu, pemilik kereta perempuan lah jiran. Dia kata wak semaya ajak baca Yasin, buat accident juga. Tu bahaya tu. Siapa yang bawa itu? Ustazah lah tu. Tu. Jadi orang akhir sekali kalau kita bawa cara teruk begitu agama, orang akan hilang kepercayaan pada anjuran agama sebab dia anggap itu anjuran agama, padahal agama tidak ajar gitu. Nabi beli unta tak pernah mandi unta. Nah, teruk orang kita ni. Sebab tu saya kata dia masalahnya ustaz tu lah. Sebab dia dapat duit banyak dia. 150 imam makmum ni RM30 biasa begitulah. Bahaya na'udzubillah min zalik. Dia tak percaya ni semua ni. Asfar Talmud, nususul asfar dan nas-nas kitab Bible, kitab Injil yang muktamad di sisi mereka berbeza dengan kebanyakan nas-nas yang masyhur yang menjadi pegangan Yahudi-Yahudi yang lain. Maknanya kitab suci berbeza. Ada orang Islam beza kitab suci? Tak ada. Perbezaannya dari segi pemahaman itu. Istimewa hukum adalah berbeza. Sebab tu dia ada kaedah usul fiqh, usul hadis, ilmu hadis, mustalah hadis. Tujuannya untuk kita faham proses mengambil hukum. Kalau kita baca tentang perbezaan, dia gini. Dengan saya tak ada juga risalah yang kecil saja, nipis saja buku tu. Syah Waliullah Ad-Dihlawi, dia tulis satu risalah. Akhir sekali dibukukan jadi buku kecil. Aku tayyib jadi buku kecil. Tajuk dia apa? Khilaf yang berlaku di zaman sahabat. Zaman sahabat berlaku dah khilaf. Khilaf di sudut mana? Fiqh ni, bukan akidah. Jangan pelik lah beza fiqh ni. Ada orang sebut pada saya, Maulana Hadi, fiqh dia pelik gini. Kata tak pelik, memang tak erti. Benda tak ada belakang ni kita. Sebab orang kita ngaji tak ikut. Pelik dia orang kita ngaji ni pelik. Saya pun pelik. Ada satu tempat saya pergi Muniatul Musalli 20 kali dah dia ulang. Khasyah Daud Al-Fatani. Baca kitab lain pula. Ni 20 kali. Ustaz mengajar sebut pada saya. Ustaz Din kata sebenarnya saya nak tukar dah kitab. Makmum tak mahu. Saya kata makmum tu masalahnya jadi gitu sebab imam tu ikut makmum. Tak sah semaya kata. Dia kena makmum, kena ikut imam. Kalau tak sah ngaji, tak sah ngaji. Begitulah. Okey, sedikit lagi, saya ambil sedikit lagi. Akan datang kita akan sebutlah beberapa contoh perbezaan di antara Taurat yang dimiliki oleh Samiriyah dan Ibraniyah di sisi indal hadis, di sisi perjanjian baru dalam proses perbincangan penyelewengan Yahudi terhadap Taurat. Kita akan rujuk di sana, akan datang kita akan sebut contoh-contoh. Contoh-contoh lah. Dia sebenarnya kitab-kitab ni sebenarnya yalah kena order lah sebab nak jual tak boleh jual di pasar terbuka kitab-kitab ni. Tak boleh. Kalau bawa mari masjid tu kena tangkap tu. Berhati-hati. Bawa kitab ni okeylah. Kalau bawa kitab asal dia itu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada di rumah seustaz nak buat kaji nak baca tu tak apa. Jangan bawa ke masjid, jangan baca kitab tu. Ni kita nak baca kitab Injil. Sebab kita nak tahu sudut-sudut persamaan tak boleh. Marah buat dia ni. Kalau hak sekadar ni tak apa. Ni kita boleh tahu juga. Tu. Okey, satu perenggan lagi nak kita habiskan bab ini. Sebelum tu seterusnya kita akan baca tajuk lain. Okey, yang terakhir. Kata Ibnu Hazm. Siapa Ibnu Hazm ni? Tokoh mujtahidin. Cuma dia ni lebih kepada ahlul zahiri supaya lebih mirip pada cara Imam Ahmad lah, tengok pada zahir. Ni mujtahid besar ni. Ulama kata sebab tu kita banyak kita jumpa dalam fiqh nama dia Ibnu Hazm. Cuma dia ni agak kasar sikit, bahasa dia kasar. Kalau dia bertelagah sama-sama ulama, dia guna bahasa terkasar. Ada kadang-kadang terkejut kita baca. Bahasa jenis ulama otak bulat dia kata. Bahasa dia guna. Tapi orang ambil sebab apa? Sebab dia ni mujtahid. Dia begitulah, mujtahid ni ada ya jenis mulut laser begitu nak macam mana. Tapi jasa dia besar. Guru Quran saya ada jenis siapa kita kata Allah mulut uduh molek guru aku ni. Tapi habis saya kata nak macam mana kelemahan dia. Kalau kadang-kadang dia sebut, dia kata adalah
Masa kita belajar tu, anak murid belajar sekali kita tu payah sikit. 2 kali sebut pun tak boleh nak perbetul. Kalau baca dia kata mana, kalau aku ajar kera reti lama. Main-main bahasa dia guna bukan sikit-sikit. Tidak kata Allah benar no. Dok, kalau aku ajar kera, makna kera tu lebih cepat lagi pandai daripada mu ni. Tengok bahasa dia guna. Enggak kawal tu nyomo kat 50 lebih dah. Sebab tu guru Quran saja masa tu umur 80 lebih. Tapi hebat dia. Hebat dia. Dia ingat muka surat Quran. Kalau kita salah dulu tak ingat muka surat, dia ingat. Kemarin kalau ngaji dengan dia, kalau kita pergi alih dengan guru lain muka surat, mari asyik dia ingat. Kemarin tak alih lagi. Mu alih dengan siapa? Kalau kita kecep tu, silap tak apa. Kalau ayah alih dengan orang tu, dia suklik pergi ngaji orang tu. Mari ngaji dengan aku. Kecuali kena minta maaf lepas hari tu. Beratnya. Ada jenis guru gitu. Tapi saya khatam habis 30 juzuk dengan dia. Sebab kita telinga tebal sikit. Dah telinga nipis tak boleh ngaji, tu guru gitu. Sebab guru saya malah nak kata, kalau telinga nipis payah boleh ilmu. Bila guru tu hebat, kita tahan. Sabar nak macam mana. Ni Ibn Hazan antara yang berat ni. Berat ni. Tetapi dia ni mujtahid. Apa dia kata? Banyak beda ni. Tokoh yang menguasai banyak beda. Bukan satu beda. Dia kata, pokok Yahudi Samirah ni, yubtiluna kulla nubuwatin kan fi Bani Israel ba'da Musa AS wa ba'da Yusha AS. Fayukadzibuna binuwati Syam'un wa Dawud wa Sulaiman wa Ish'ayah wal Yasa' wa Ilyas wa Amus wa Habquq wa Zakaria wa Irmia wa ghairihim wa la yuqirruna bil ba'thil battah wa hum bisyam la yastahilluna al khuruj anha. Kata Ibn Hazan ni, berat ni antara Yahudi yang paling ekstrem ni. Yahudi Samirah mereka membatalkan, mereka kata palsu semua. Setiap Nabi yang dibangkitkan di kalangan Bani Israel yang datang selepas Nabi Musa AS, selepas Nabi Yusha AS, mereka mendustakan semuanya, termasuk Nabi Syam'un, Daud, Sulaiman, Ish'yan, Yasa, Ilyas, Amus, Habquq. Ni bukan bahasa Arab semua ni. Zakaria, Irmia dan selain pada mereka. Asalkan selepas Nabi Musa, dia kata tak betul. Dia tidak iktiraf. Bergerak pula. Dah molek pun dia ni. Dan selain mereka tidak memperakui hari bangkit secara total. Bil battah. Tak percaya kepada hari bangkit. Mereka tinggal di Syam. Dan mereka tidak dibenarkan keluar daripada Syam. Masyarakat tak benar keluar. Dia tak boleh keluar daripada Syam. Ini begitulah kedudukan. Itu Yahudi yang paling teruk tu. Kemudian yang keduanya, As-Saduqiyun. Saduq ni yang sangat benar. Penipu hangit. Tapi dia panggil Saduqiyun. Sebab apa tu kita bincang semula lah insya-Allah. Untuk yang kedua ni pecahan firqah daripada Yahudi juga. Dia panggil pupuk Saduqiyun. Kita berhenti setakat tu. Ada apa-apa persoalan? Ni yang gini ni kita sambung semula. Ya. Tak ada. Mana tidak ada satu hadis yang sebut secara tahdid, secara lengkap jumlah tu berapa. Tidak ada. Cuma hak Nabi sebutnya jelasnya, ana sebut tadi, sebab hadis tu ana buat huraian dalam pengajian Mushkilul Athar tu Imam Tahawi tu, 9 riwayat yang dikemukakan. Dalam beberapa riwayat jelas sebut Nabi kata kelebihan Bani Israel, Allah lantik pemimpin mereka dari kalangan Nabi. Mati seorang pemimpin, Allah lantik pemimpin. Semua Nabi. Tapi tidak disebut jumlah. Tak ada. Tidak ada satu riwayat. Okey. Ada soalan lain? Ya. Palestin. Dalam apabila Rom posisi Palestin, Pak Yahudi ni lari ke Hijaz. Dalam mulanya adanya kaum Yahudi di Madinah. Iyalah. Lepas itu saya tengok masuk tu, saya tak tahu. Dia begini kalau kita tengok baca dalam sejarah dia lah. Jadi sebenarnya dia ada lagi yang menguasai Palestin selain pada Yahudi pada waktu. Dia ada beberapa bangsa lah. Wallahu alam, saya tak pasti pula dia punya Parsi ni rasanya tak terlibat. Saya tak pernah jumpa dalam setakat saya baca lah. Cuma ada beberapa bangsa lain. Sebenarnya bangsa lain yang kuasai Palestin tidaklah sebesar Rom. Rom ni besar. Sebab dia dua kuasa besar dengan Parsi pada waktu. Tapi kejatuhan Rom selepas daripada itu, memang kalau selepas zaman Nabi itu memang ada lah.
Mana kita kata yang tidak daripada Rom itu. Kalau sebelum tu dia ada beberapa bangsa lain. Iaitu saya pun tidak mendalami sangat, tetapi setakat saya baca tak pernah jumpa lagi kata Parsi tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Cumanya pelik sikit dia Palestin ni, pelik sebenarnya kalau kita baca sejarah. Dia sentiasa bergolak daripada dulu sampai sekarang. Dia tak pernah lah makna berada aman seperti negara daripada dulu lagi. Tak tahulah kenapa apa hikmat berlaku begitu. Sedangkan itu bumi anbiya juga tu. Wallahu alam. Apa hikmat Allah tu saya pun tak pastilah. Walaupun ada yang sebut sebenarnya itu isyarat pada perjuangan. Isyarat pada perjuangan. Dan dia ada satu ketika dalam hadis sebut, maknanya dia akan aman Palestin. Bila Yahudi semua berkampur di situ, berlaku pertempuran besar, Yahudi semua kalah. Lenyap Yahudi tu kira-kira begitu. Tapi masih ada lagi Kristian ada. Selepas tu Kristian masih ada. Itu antara hadis akhir zaman lah yang disebut. Sebab tu setengah-setengah pengulas pensyarah hadis dia mengatakan bahawa itu perancangan Allah. Mana dia kukuk mana setengah, memang ada ulama sebut, dia kata memang Yahudi dia akan pergi ke situ. Sebab dia nak menyempurnakan takdir Allah, dia akan mati di kawasan itu. Ada yang kata macam-macam lah huraian itu. Jadi hak tadi tu saya tidak boleh sebut secara spesifik lah. Sebab tu saya sendiri pun saya sebut secara jelas lah sebelum kita pergi lebih jauh. Saya sendiri pun ambil masa yang lama lah untuk satu kelas. Sebab apa? Sebab istilah-istilah dia kita tidak mahir. Sebab tu saya sendiri baca ni sambil saya belajar juga lah sebenarnya. Sebab itulah saya paksa kumpul semua ni. Dan sebenarnya tuan kitab ni pun saya terlupa tadi nak sebut. Jangan kita ingat mudah. Dia nak tulis kitab ni. Dia ada sebut sini. Dia nak tulis tu bukan mudah. Kita nak baca ni dah sebenarnya sepatut mudah, tapi oleh kerana kita tidak mahir, saya kena rujuk ni setiap istilah, takut tersilap. Munculnya ada internet. Sebab internet dia ada istilah, misalnya istilah Yahudi dia ada. Kita boleh baca. Ada juga buku PDF mustalahat, kamus mustalahat itu. Kita boleh tahu misalnya di sini dia sebut. Ni dia kata. Ni saya nak baca sedikit. Penulis ni Abdullah Jumaili. Dia kata fa inna hadzal amal. Saya nak kumpul ni. Mana saya nak tahu bila saya nak buat banding dengan Syiah ni, saya kena mendalami Syiah. Mendalami Syiah tu tidaklah setuk mendalami Yahudi, sebab kita Syiah ni mudah. Dia kena mendalami, kena baca semua kitab Yahudi. Ni nak tulis kitab ni. Hampir 1000 muka surat ni. Dia kata kerja ini memang saya cukup penat, dia kata. Cukup letih saya. Dan saya menghabiskan waktu yang cukup banyak. Sehingga dia sebut dalam kitab lain, dia sebut sini pada dia sebut, sehingga dia tak pergi ni nak pergi ziarah. Kalau buat kenduri dia tak pergi, tak sempat nak tulis buku ni. Sebab nak pastikan maklumat tu betul lah. Kalau tidak, Yahudi akan kritik, Syiah akan kritik, sebab buku ni tersebar ni. Ni buku ilmiah ni. Kalau silap fakta, jangan kita ingat Bapak Syekh Yahudi tidak alim. Profesor sama mana, saya baca dalam buku puak dia ni ada sekitar berapa 8 orang profesor yang paling tinggi kedudukan dia. Kerja dia hanya buat kajian Bukhari, Muslim. Duduk dalam bilik, dibayar gaji, keluarga semua disapok oleh kerajaan, buat kajian kitab-kitab kita. Main bapak dia buat kajian bapak kita, dibayar oleh pihak kerajaan untuk kaji Bukhari ke apa tu. Sebab tu Bukhari akhir ni cetak ni berubah. Kalau kita tidak belajar Bukhari, bahaya. Ali alaihi salam, mana ada Al-Bukhari kita? Tapi dalam cetakan baru ni ada, bukan semua cetakan ada. Maknanya puak dia cetak. Bukan puak kita cetak Bukhari. Main. Jangan kita ingat tak apa kita tak tahu dah. Kadang-kadang dia tanya, sebab kalau di Kelantan puak Syiah tu tanya, sebut fakta dalam kitab awak sendiri, sebut tentang fakta Syiah. Padahal tak ada. Engkau ustaz kita tak ngaji Bukhari. Lepas tu takut nak sebut bab Syiah lepas tu dalam kuliah. Padahalnya Safinatun Najah tu tak ada dalam Bukhari. Dia Safinatun Najah dia akan datang kita akan jumpa dalam kitab ni. Syiah ni dia salah satu konsep dia, dia cuba bawa bahtera Nabi Nuh tu seolah-olah milik Syiah lah. Orang kita pegang juga, dia ambil kayu tu, buat kayu kokar tu, kayu tu lah. Pegang ngoti bawa ustaz ni. Mahal pula bayar. Tak apalah.
Dia panggil Safinatul Najah ni mana bahtera Nabi Nuh tu. Sebab dalam hadis dia bahtera Nabi Nuh ni anjing pun dibenarkan naik, ahli sunnah Nabi Nuh tak benar naik, tak benarkan naik perahu dia. Dia kata dalam Safinatul Najah. Jadi konsep Safinatul Najah. Sebab tu kalau pergi ke kedai kalau ada gambar bahtera, lepas tu ada gambar tulis Sayyidina Ali, itu tanda tu Syiah itu. Kena perhati tu. Sebab itu Syiah dia. Lepas tu dia panggil ni 5 jari ni. 5 jari dia letak 5 tangan. Kalau 4 gitu lain. Ni 4 tu lain. Ni 5 ni. Itu juga Syiah tu. Lambang buat dia. Kena berhati-hati. Akhir kata kita akan jumpa dalam kita. Sama dengan Yahudi. Jadi fakta itu, bila ustaz ni balik pada Mesir, dia pun ceritalah kebobrokan Syiah ni jahat gini. Jadi seorang Syiah tu di Kelantan, dia bangun. Dia tanya, banyak dalam Bukhari sebut selarah hadis Syiah dengan hadis Bukhari. Antara Safinatul Najah tu dia sebut lagi ni. Jadi ustaz tu tak ada maklumat. Dia takut jadi. Sebab dia takut nak bercakap. Tu bahaya tu. Maknanya dia kaji kitab kita. Padahalnya tak ada pun dalam Bukhari. Kalau depan kita kata lemu ni nak pelawak pun tengok orang. Kalau depan kita kata gitu. Mana ada dalam Bukhari? Tapi dia kata sebab kita baca dalam kitab dia. Dia kata ada, padahal tak ada pun. Bahaya ke Syiah ni. Dia pergi, masa tu saya sedang belajar lah tahun 92. Dia boleh bawa kitab Arab yang lengkap. Dia pergi nak berdebat dengan Maulana Asri dalam kelas masa kita sedang belajar. Nak ayatnya dah maklumat tentang Syiah ada dalam kitab Ahli Sunnah gini. Dia bawa kitab. Dia tunjuk. Maulana kata, "Yang mana? Cuba awak baca." Saya nak dengar. Dah dia bawa, kita suruh dia baca. Tak boleh baca. Rupanya ada ustaz suruh dia bawa kita, dah ada garis dah siap, tunjuk sini. Bila Maulana suruh dia baca, tak boleh baca. Maknanya dia tak erti Arab. Bila kita semok, dia ni pegawai telekom. Tengok penipu dia. Kau tidak terkenal kita. Saya pun kenal sekali. Ni Bapak Habib, Bapak punya aku Habib Omar. Dia nak ayatnya ada dalam kitab tu berkenaan dengan inilah tawassul, jelas ulama kita sebut gini. Kita pergi, dia bawa kereta penuh meja. Dia pun buka, saya kata baca, dia pun baca. Allah, bila dia baca adalah salah baris. Lepas tu tak berkenaan dengan topik. Saya kata awak baca, tahu faham ke tidak? Cuba terjemah, saya nak dengar. Lepas tu dia tengok, dia kata silap kitab. Tu hadirat tahap, bahaya, na'uzubillah lah. Dia ajaran-ajaran yang dibawa oleh Bapak Habib ni, kalau ada betul lah dalam hadis, ulama kita akan tahu. Dan kita ngaji dia akan tahu. Sebab tu ulama kita sebut mana-mana amalan yang tidak diketahui umum dalam masyarakat, bahkan ulama 3 kurun pertama tak tahu, dia mesti semok. Mari mana amalan? Kurun pertama, kurun Nabi, kurun sahabat. Kurun kedua, kurun tabi'in. Ni dia panggil 3 kurun keemasan. Di sinilah berlaku proses pembukuan hadis, semua proses ulama-ulama hebat ilmu ada segi ulama fiqh. 3 kurun ni pertama. Tiba-tiba maklumat tu ulama 3 kurun ni tak tahu. Kena semok tu amalan tu. Rupanya dia lahir di Malaysia. Setengah tu lahir di Tarim, tidak lahir di zaman Nabi. Sebab tu Yusuf Qaradawi dia kata ajaran-ajaran baru ni bahasa dia kita boleh agak dah, bukan bahasa zaman Nabi. Dr. Yusuf Qaradawi kata almarhum. Gitulah hadirat. Jadi perlu kita tahu tentang Yahudi ni. Kita nak tengok kukuk perangai dia ada pada kita. Bimbang juga. Okay, kita berhenti setakat tu lah. InsyaAllah untuk minggu hadapan saya akan sambung kelompok yang kedua, As-Saduqiyun. Ni kelompok Yahudi yang kedua. Tadi paling ekstrim lah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.